Benarlah kata orang, kalau sudah jodoh, tak ke mana. Biarpun besar jurang usia atau mungkin mempunyai kekurangan pada diri, namun semua itu bukanlah penghalang untuk dua hati menjadi satu. Kisah cinta luar biasa antara pasangan suami isteri iaitu Muhammad Amin Jumdail 28 tahun dan Rokiah Samad 62 tahun mendapat perhatian ramai baru-baru ini kerana jarak usia yang jauh berbeza antara mereka berdua. Mula mengenali menerusi aplikasi TikTok, bagi pasangan ini, usia hanyalah sekadar angka dan ia tidak menghalangi mereka untuk mengecapi kebahagiaan sebagaimana pasangan suami isteri yang lain. Selain itu, perkongsian seorang wanita yang dikenali sebagai Hikmah Razlan juga meraih perhatian ramai apabila dia meluahkan rasa syukur kerana bertemu jodoh dan dapat mendirikan rumah tangga dengan pilihan hatinya meskipun mempunyai kekurangan pada fizikalnya. Cinta luar biasa antara kedua-dua pasangan ini membuktikan bahawa setiap manusia di dunia ini berhak memperoleh kebahagiaan yang tersendiri. Itu dia tadi serba sedikit latar belakang tentang tetamu yang bakal kami bawakan kepada anda hari ini tentang kisah cinta luar biasa. Dan kalau sebenarnya Syira, anda juga penonton mungkin dah biasa mendengar ataupun membaca tentang kisah-kisah agung cinta-cinta yang selalu kita dengar, tentang kisah cinta antara Shah Jahan dan Mumtaz Mahal, tentang kisah Romeo dan juga Juliet, Laila Majnun dan juga pelbagai lagi kisah-kisah cinta. Dan saya pasti anda juga, setiap daripada kita mempunyai kisah cinta yang berbeza-beza. Dan selalunya orang mengatakan bahawa cinta itu buta. Tapi saya tak pernah percaya tentang itu. Saya percaya bahawa cinta yang ikhlas pula akan membuktikan dan memberikan kita melihat kelebihan, keindahan, kasih sayang pasangan kita yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain daripada kacamata mereka. Betul tu Fiza, dan cinta itu boleh dirasai tetapi kita tak boleh melihat, tapi cinta boleh dizahirkan melalui perbuatan kita. Dan pastinya hari ini di studio kita cukup meriah. Kita ada 5 orang tetamu di studio kita. Kalau boleh saya perkenalkan di sebelah kiri terlebih dahulu Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad selaku perundi motivasi. Assalamualaikum Dr. Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Baik, alhamdulillah. Baik, dan di sebelahnya pula adalah Encik Muhammad Syazmi Ikram dan juga pasangan Puan Siti Nur Hikmah Razlan. Sihatnya kedua-duanya? Alhamdulillah. Dan sebelum ni kita jumpa Hikmah di video call saja waktu PKP. Betul Hikmah? Sekarang ini boleh jumpa depan-depan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya pula adalah Puan Rokiah Samad dan juga pasangan Encik Muhammad Amin Jumdail. Sihat kedua-duanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini semua yang tular ataupun viral dan kami bawakan kepada anda yang biasa anda tengok di TikTok dan juga di media sosial. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Puan Rokiah dan suami datang dari Kelantan. Hikmah dan juga pasangan juga datang daripada Kuantan hari ini. Baiklah, kita nak cakap tentang kisah cinta luar biasa ini dan kita biasa dengar lagu pun ada Siti Nurhaliza, Datuk Siti Nurhaliza ada nyanyikan tentang kisah lagu cinta luar biasa ini, Doktor. Tetapi bagaimana kita nak memahami sebenarnya definisi tentang cinta itu sendiri? Baik, cinta ni adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Taala dan dia diberikan kepada seseorang dan ia adalah sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sukar dimengertikan dan sesuatu yang hanya mereka yang memilikinya sahaja yang akan memahami. Jadi itulah yang dikatakan cinta. Sebab itulah datang istilah cinta itu buta, bukan apa. Cinta itu buta sebab orang tak nampak apa yang orang si dia tu nampak. Kan kita takkan faham katakan kenapa orang tu pilih orang yang miskin, kenapa orang pilih orang kaya, kenapa orang pilih orang cantik, kenapa orang pilih orang hodoh, kenapa orang pilih orang. Jadi macam-macam, orang yang muda, orang tua. Jadi semua ni menimbulkan pelbagai persepsi dan masing-masing ada tafsirannya masing-masing tentang cinta, tetapi saya percaya cinta sejati yang pertama adalah cinta kepada Allah dan Rasul dan cinta yang seterusnya adalah cinta yang bukan ada agenda selain daripada cinta. Kalau tanya kenapa awak cinta? Saya cinta. Kenapa? Tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Itulah dia. Saya setuju dengan doktor sebab orang akan selalu tanya, cuba bagi 5 sebab kenapa awak cinta saya. Saya kira cinta sejati tak perlu ada alasan. Tak perlu ada alasan. Cinta sesuatu yang hadir tanpa syarat. Kita rasa, kita suka, kita sayang dan kita boleh kata tidur kalau tak dengar suara, tak nampak apa, kita rasa rindu. Datang kerinduan. Banyak cintanya di situ. Saya nampak. Saya setuju dengan kata-kata doktor tadi. Cinta ini kita sahaja yang rasa, kita yang merasai, kita tahu apa sebenarnya kita nampak kelebihan pada seseorang itu. Kalau saya boleh bertanya kepada Encik Muhammad Syazmi dan juga Puan Siti Nur Hikmah, macam mana terdetiknya rasa cinta pada mula-mula tu dulu?
Okey, macam mana terdetiknya rasa cinta mula-mula tu? Okey, first memang saya dengan Hikmah memang belajar di sama universiti. Okey, macam kita orang ni memang tak kenal pun each other. Sebab dia busy dengan, dia budak sukan, dia busy dengan padang dia, saya budak office, so saya busy dengan saya punya kos lah. So memang tak kenal pula. Memang tak kenal. Okey. Tapi Hikmah, ini yang Hikmah sendiri kongsikan di Dada Akbar. Hikmah mengatakan bahawa Hikmah tidak pernah menyangka bahawa akan ada individu yang akan menyayangi, menyintai dan menyukai Hikmah. Tetapi bila hadirnya suami Syazmi itu, daripada berkawan biasa 3 tahun dalam tempoh PKP hari itu kan, betul. kemudian bercinta pun sekejap saja. Adakah ini yang dikatakan tentang cinta luar biasa dan cinta yang tak dijangka? Betul memang. Memang dia, macam kita orang ni, Hikmah boleh gambarkan kita orang punya journey ni unexpected journey. Macam semua je, tak ada pun nak melamar ke apa ke, tak ada. Macam kita orang berkawan-kawan kan, borak kadang-kadang Hikmah ni jenis yang suka borak pasal future plan. Tapi tak cerita pasal nak kahwin ke apa ke, tak. Macam Hikmah nak cerita. Lepas tu kadang-kadang Hikmah macam selit lah dengan Syazmi. Tak nak kahwin ke macam tu kan. Macam borak-borak macam tu je. Lepas tu tiba-tiba itulah feeling tu datang sendiri. Masya-Allah. Macam memang kalau orang tanya pun melamar ke tak, macam tak ada pun melamar kan. Tak ada pun. Mungkin kita kena tanya pada Syazmi lah kan. Okay, Syazmi, macam Hikmah sendiri tak pernah menyangka bahawa akan ada individu yang akan melamar dirinya, suka dan sayang. Tapi bagaimana Syazmi sendiri melihat keindahan, kelebihan ataupun apa yang membuatkan sebenarnya Syazmi jatuh cinta kepada Hikmah? Hikmah ni kita tahu dia ni macam mana. So dia ni sebenarnya dia seorang yang betul-betul hardworking person. Yang tu yang membuatkan saya tertarik, jatuh hati dengan dia. Dia macam ramai je orang yang cuba untuk jatuhkan dia. Tapi yelah, as a person, kita mesti akan rasa sedih, betul. Tapi cara dia untuk lawan perkara sedih tu yang membuatkan saya jadi macam tertarik dengan dia. Masya Allah, inilah kelebihan. Betul. Ini yang kita kata tadi, cinta itu buta kerana orang lain tak nampak, tetapi ini yang dilihat oleh Syazmi sendiri. Betul. Okey, itu cerita daripada tetamu-tetamu kita di studio. Tapi kita nak dengar juga rakan-rakan kita di Facebook daripada Razazi katanya, Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam Jumaat. Kisah cinta saya dan juga suami. Dirancang keluarga angkat, hampir bertunang waktu usia saya 16 tahun. Suami 19 tahun, jodoh tak kesampaian. Berpisah akibat ada salah faham keluarga angkat suami dengan abah saya. Padahal abah saya sangat baik dengan suami waktu itu. Kami pun berpisah setelah berbelas tahun. Kami dipertemukan waktu itu abah dah tak ada. Allah dah aturkan segalanya. Tak tahu bagaimana terserempak dengan suami. Terus dia cakap nak kahwin dengan saya. Wow. Tak tunggu dah. Terus kami mendirikan rumah tangga bahagia. Sehingga kini Alhamdulillah. Ini cerita-cerita sebenarnya yang kita nak dengar, bahagia dalam rumah tangga dan sebagainya. Dan kalau kita boleh kembali ke studio, tersipu malu sebenarnya diorang dua ni dari tadi. Kita Puan Rokiah, kalau boleh saya mulakan dengan Puan Rokiah terlebih dahulu. Bagaimana Puan Rokiah boleh terbuka hati untuk kembali berumah tangga dan menerima suami sewaktu awal dahulu? Sebenarnya saya ni ditinggalkanlah. Suami masa tu PKP kan, ditinggalkan pergi kerja ke luar negara. Lepas tu tak boleh nak balik. Lepas tu setahun lebih dan tak ada nampak yang dia akan pulang lah. Jadi kebetulan pula saya mau naik TikTok. Dalam TikTok tu macam kecewa kan. Jadi dia pun rasa macam tertarik lah dengan TikTok saya. Dia selalu tengok-tengok. Lepas tu dia call lah nak berkenalan. Masya Allah. Call, message. Mesej dulu. Message dulu. Tapi Puan Rokiah dengan Cik Amin berkenalan dalam tempoh hampir 8 bulan kan. Tapi tadi sempatlah kita borak. Tapi sebenarnya penonton, pasangan ni memang sangat-sangat romantik. Daripada dalam bilik makeup tadi, suaminya pasangkan gelang emas. Betul kan? How do you know? Macam mana tahu? So di dalam studio ini juga tadi sebelum kita live, mereka sangat romantik sebenarnya. Tapi ini yang kita katakan cinta luar biasa itu kan. Cinta yang tak dijangka datang. Ada perbezaan umurnya dan
perbezaan Banyak umur, jauh, Jauh. lokasinya dari Sabah dan Kelantan dan sebagainya. Sama-sama Pantai Timur. Sama-sama Pantai Timur. Jadi kalau macam Amin sendiri, daripada awal perkenalan tu, mula-mula tengok dekat TikTok je. Tapi bagaimana tiba-tiba boleh timbulnya rasa sayang, rasa rindu, rasa cinta tu pada pasangan? Dia perasaan ni dia datang secara tiba-tiba. Soal hati, soal perasaan kita tak boleh paksa. Dia datang dengan secara tiba-tiba. Jadi tiba-tiba datang macam berkenan. Like something kita berkenan, kita akan ambil. We will grab it. Okay? Sama macam kita lah. Saya dah berkenan. Lepas tu saya selang 8 bulan, kami decide tu bertunang. Minta nak datang rumah lah, nak tengok depan-depan. Biasa Jumpa tengok. Masa 8 bulan tu tak ada jumpa-jumpa? Oh, okey. First. Okey, kalau kita cakap tentang cinta luar biasa ni, cinta ni, hidup ni memang ada pasang dan surut je. Cinta juga tak kurang daripada dilanda dugaan-dugaan. Dan cinta sejati ataupun cinta ni kebiasaannya akan datang dengan pelbagai cabaran dan juga dugaan. Mungkin untuk Rokia dan juga Amin sendirilah kan, apa cabaran-cabaran awal tu? Mungkin macam Amin sendiri, ada tak macam orang cakap dari segi perbezaan umur, kena fikir jangka masa panjang dan sebagainya? Sebelum kami bertunang, ada yang bukan satu halangan. Dia satu nasihat. Dia tak rasa rugi ke kahwin dengan yang lebih matang, lebih berusia, lebih jauh angka. Saya cakap mungkin saya mendirikan rumah tangga dengan dia, insya-Allah sebab dia kiriman daripada Allah. Masya-Allah. Pelangkap tulang rusuk saya, insya-Allah saya jaga dia semacam mana saya jaga diri saya. Insya-Allah. Kiriman daripada setakat Allah. inilah, setakat saya berkahwin ni tak pernah ada bergaduh ke, tak pernah. Dia pun sabar orangnya. Tak pernah tinggi suara, tak pernah cakap yang bukan-bukan, tak pernah. Alhamdulillah. Sebab itu anak-anak saya pun suka. Semua suka. Sekarang ni ada 10 orang anak. Anak-anak panggil apa? Panggil papa. Panggil papa. Cucu panggil Tok Pa. Papa dan juga Cucu 22 orang cucu. Cucu berapa orang? 22. 22 orang. Anak Cicit 10. ada seorang. Ya Allah. Dah ada cicit. Okey. Jodoh, ni jodoh orang kata. Betul. Okey, dan Dah bergelar juga oyang. Kita tak dengar. Kita tak dengar. Okey, kita tak dengarkan. Kita terus tak dengar. bersama dengan Hikmah. Kita terus Syirah. bersama dengan Hikmah. Okey, baik Hikmah. Bagaimana agaknya kita pernah terbaca bahawa Hikmah ada mengatakan bahawa Hikmah ada kekurangan diri dan sebagainya. Bagaimana Hikmah tahu yang suami ni ataupun Hikmah sendiri boleh rasa keikhlasan suami untuk memperisterikan Hikmah? Macam Hikmah sendiri, okey, macam setuju macam Kak Fiza semua cakap tu. Kan dari dulu orang macam nampak yang Hikmah ni macam sentiasa positif vibe je. Tapi sejujurnya kalau dalam relationship, Hikmah lah yang paling down sekali. Hikmah yang rasa macam takut macam boleh ke? Betul ke? Macam tu lah. Macam manusia yang lain kan. Lagi-lagi Hikmah ada kekurangan. Tapi bila dengan Syazmi, bila Hikmah rasa macam tu, Hikmah bagi tahu je dia. Hikmah bagi tahu, Hikmah jujur dengan dia. Hikmah rasa macam ni. Bila sebelum kahwin pun Hikmah kata, sejujurnya Hikmah takut untuk dibanding-bandingkan. Bila kita dah masuk dalam satu family yang baru kan, dengan suasana yang baru. Tapi Syazmi bawa Hikmah masuk dalam situasi tu dulu, okey tengok. Betul ke tak? Rasa ke tak dulu? Sama tak apa yang Hikmah rasa? Sebenarnya benda tu tak pun. So yang Hikmah bercakap, dalam relationship ni Syazmi yang banyak support Hikmah. Kalau macam contoh waktu kita orang tengah bercinta dulu, kalau contoh kalau keluar pergi mana-mana pun, Hikmah macam sengaja duduk macam jalan jarak dengan dia. Sebab macam Hikmah macam takut bila ada, macam biasalah budak-budak kan, dia tanya, kenapa dengan kakak tu? Kenapa mata kakak tu? Tapi Hikmah rasa macam takut. Hikmah malu dengan Syazmi. Sebab budak tu tanya macam tu. Tapi kalau Hikmah sendiri, Hikmah boleh jawab. Oh, kakak jatuh nak basikal macam tu. Tapi dengan Syazmi, Hikmah rasa balik tu Hikmah nak menangis. Lepas tu lepas tu Hikmah nampak bila dah lama lepas tu Syazmi macam bila Hikmah macam jalan jauh, dia macam cakap, sini duduk sebelah. Tak ada apa pun. Macam tu. So, sebab tu lah Hikmah rasa bangga. Tak ada apa kita nak malu sebab first saya kenal dia, saya memang tak pandang langsung kekurangan dia. Saya memang anggap dia macam orang biasa. Macam masing-masing ada kekurangan, kelebihan masing-masing. Tapi saya
saya tak ambil benda itu sebagai satu kekurangan. Masya Allah. Saya rasa sebab pula bila dengar apa yang dikongsikan oleh Hikmah dan juga Syazmi ni. Dan doktor, ini yang kita katakan, ada setengah orang kita melihat dengan mata kita. Tapi ada setengah orang dia tak melihat dengan mata, tapi dia melihat dengan hati. Dan dalam kisah-kisah cinta luar biasa, antara kisah cinta Amin dan Rokiah, Hikmah dan juga Syazmi ini, kita melihat bukan saja pasangan ini memerlukan kekuatan mereka, tetapi orang di sekeliling. Sebab kadang-kadang dalam kisah cinta ni, orang ketiga ni juga mainkan peranan. Orang cinta tak ada masalah. Orang ketiga tu yang bermasalah. Baik. Pertama, sebelum saya ulas perkara tu, saya nak beritahu kepada audiens kita kan, maknanya siapa kata tak ada lelaki sejati dan lelaki baik dalam dunia ni. Kan ini bukti tau, bukti. Jadi oleh sebab tu memang syabaslah, saya dengar cerita pun kagum. Tanya doktor dapat masuk lelaki betul. sejati. Sejati kan. Alhamdulillah. Dan apa yang penting sebenarnya, kita seringkali menilai sesuatu itu daripada pandangan mata dan kita seringkali menilai sesuatu itu dari sudut fizikal semata-mata. Sedangkan fizikal ni tak kekal. Yang muda satu hari akan tua. Yang cantik bila-bila masa saja akan hilang kecantikannya. Kan datang pelbagai ujian kepada kita. Jadi kalau kita menilai cinta hanya dengan pandangan mata, dengan pandangan fizikal, maka kita pasti akan satu hari kecewa apabila diuji. Contoh misalnya, kerana kita sayang seseorang kerana kecantikannya. Adakah apabila satu hari hilang kecantikan, maka kita akan tinggalkan pasangan kita? Kan kita sayang seseorang itu kerana mudanya. Satu hari tua, adakah kita akan mula tinggalkan mereka? Jadi oleh sebab itu, cinta yang sejati ini adalah cinta yang tidak diukur dari segi kebendaan, dari segi fizikal, dari segi apa sahaja pandangan mata. Jadi cinta sejati hadir, Allah anugerahkan. Kita kena faham, jodoh itu kerja Tuhan, kerja Allah. Allah akan berikan jodoh dan kita terima tanpa syarat. Ya, sebab itu kadang-kadang kita nak lakukan sesuatu disuruh kita solat istikharah. Kenapa kita solat istikharah? Kita tanya Allah. Kalau Allah kata ya, garanti tak salah dah. Kan, walaupun soal perbezaan usia ke, perbezaan fizikal ke, perbezaan harta ke, semuanya itu akan kita lalui dengan tenang. Orang keliling nak kata apa, itu hal dia. Sebab kita tak boleh nak kawal mulut orang. Tetapi bagaimana kita terima, bagaimana kita bercakap balik dengan diri kita. Adakah kita mengiyakan kata orang ataupun kita menidakkan? Kalau orang kata kita mengiyakan, akan jadi satu tekanan, stres. Tapi kalau kita menidakkan dan kita pula ada pasangan yang saling melengkapkan, di situlah datang kekuatan yang luar biasa. Hebatnya cinta. Hebatnya cinta. Baik, saya tertarik dengan kata doktor tadi. Walau apa-apa yang melanda, sekiranya kita ni dah merasai rasa cinta tu, kita sanggup redah lautan berapi. Sebab cinta datang dengan pengorbanan. Cinta datang dengan pengorbanan. Dan kita bercakap mengenai pengorbanan ini juga. Kalau boleh saya tujukan kepada Amin soalan seterusnya ini, Cik Amin soalan seterusnya. Sebelum mendirikan rumah tangga, kita tahu jarak umur yang berbeza. Pastinya ada cakap-cakap orang di sekeliling, mungkin juga dari keluarga, rakan-rakan, masyarakat sekeliling dan sebagainya. Tapi Cik Amin tetap tekad untuk memperistikahkan Puan Rokiah. Kita nak tahu di mana keistimewaan Puan Rokiah ni sebenarnya? Dia sebenarnya istimewa apa tak tahu ni. Macam mana Encik Amin melihat Puan Rokiah ini, isteri ni? Okey, saya memilih dia apabila saya nampak, apabila kita bersama, saya rasakan hati, rasakan selesa, rasakan sesuatu macam lengkap, kehidupan yang lengkap. Apabila saya dah video call, kalau tak video call rasa macam ada yang kurang. Jadi dia sehidup sehari-hari ni dia membuatkan saya membuatkan saya lebih nervous. Nampak nervous dia situ. Saling lengkap melengkapi lah orang kata. Okey. Macam tenang lah. Kalau bersama saya dia akan berasa tenang. Berasa Sebab selesa. itu kami tak berengang lama-lama. Seminggu saja. Kalau lebih dari seminggu tu adalah yang tak kenanya. Okey. Kalau macam Puan Rokiah ni pernah tak menjangka akan bertemu dengan jodoh semuda ni, boleh saya katakan semuda ni, pernah tak orang sekeliling masa tu, anak-anak awal-awal tu marah ke tak marah ke? Marah. Macam mana ke? Sebenarnya sebelum dia ni, suami saya tu 28 juga umur. Suami ketiga. Okey. 28 juga umur. Jadi dah biasa suami muda 3 tahun. Lepas tu pandemik COVID-19 ni dia pergi ke negara luar dan tak boleh balik. Tapi kami sempat 3 tahun lah. Dan
tidak bergaduh pun. Masya-Allah. Dan kalau kita bercakap mengenai cinta ini, selalunya cinta ini cinta pandang pertama. Kita bermula dengan fizikal untuk orang biasa ni lah, kita cinta melalui fizikal terlebih dahulu. Tetapi bagi Syazmi sendiri dulu, Syazmi menerima hikmah dengan kekurangannya. Jadi bagaimana Syazmi melihat kecantikan hikmah ini? Kecantikan saya memang, kalau jujur tanya saya memang cakap isteri saya memang cantik. Alhamdulillah. Itu je. Kalau orang nak banding-bandingkan dengan orang lain ke apa ke, memang saya cakap tak apalah, isteri saya memang dah cantik, kena nak tengok lah, macam itulah. Ini yang kita katakan tadi, Syazmi tak melihat dengan mata tapi melihat hikmah melalui hati. Betul. Kelebihan hikmah, kebaikan hikmah dan sebagainya. Dan macam kita berbalik pada cinta dan juga pengorbanan tadi itu hikmah, bila hikmah nak buat keputusan menerima lamaran daripada Syazmi sendiri, sedih. Menerima lamaran daripada Syazmi. Itu juga sebenarnya orang kata memecahkan tembok ketakutan hikmah sendiri bahawa adanya cinta sejati, adanya keikhlasan dalam hubungan percintaan ini. Bagaimana hikmah melihat kehidupan hikmah ini telah pun masuk ke satu fasa yang lebih baharu, yang lebih meyakinkan dengan adanya Syazmi. Macam mana? Inilah cinta sejati. Itulah macam waktu memang hari-hari, kadang-kadang sejujurnya hari-hari menangis. Macam ya Allah, bersyukurnya aku. Ada seorang suami baik, penyayang. Hari-hari macam bersyukurlah. Tak boleh nak gambarkan bersyukur tu. Ini semua berkat doa mak ayah, doa umi abah, ibu abah pun. Hikmah rasa macam tak boleh nak digambarkan. Saya rasa hikmah dah tak perlu menangis lagi. Kita boleh lap air mata hikmah dah, sebab dah sekarang nak kena senyum dah. Dah tak perlu menangis. Menangis hari-hari kan? Menangis bersyukur. Kita dah rasa kebahagiaan tu hari Masya-Allah. ini. Okey. Dan Tangisan gembira. Tangisan gembira itu, alhamdulillah, itu yang kita semua nak kongsikan. Baik, doktor, kalau boleh kita bertanya. Betul doktor katakan tadi, cinta ini tak perlukan apa-apa alasan dan sebagainya. Akan tetapi adakah faktor-faktor luar ini juga menyumbang? Sebagai contoh, kita melihat ibu bapa kita saling berkorban, saling menyokong, saling kata orang walaupun ditimpa musibah, walaupun jatuh sakit, walaupun ada serba kekurangan, tapi mereka masih lagi setia sehingga ke hujung nyawa mereka. Adakah faktor luar juga menyumbang kepada untuk kita ada cinta luar biasa ini? Memang kita tak nafikan apabila kita ada kekurangan, maka kita perlukan orang-orang yang rapat dekat dengan kita menjadi tiang-tiang yang akan meneguhkan rumah kita tu tadi. Maknanya tadi, kalau kita seorang-seorang, kita kena faham suara orang, tulisan posting orang. Kadang-kadang benda-benda tu akan menggugat keyakinan kita terhadap diri kita sendiri dan akhirnya kita mungkin membuat satu keputusan yang sukar. Contoh misalnya, kalau orang asyik kata benda yang sama dan orang keliling tak menyokong, maka kita akhirnya benda yang tidak ada kita percaya. Benda yang tidak benar kita percaya. Dan ini memberi kita satu tekanan stres dan boleh membawa kepada depresi. Tetapi kalau sokongan orang sekeliling, mak ayah kita, adik-beradik kita, rakan baik kita dan apatah lagi pasangan kita yang 24 jam dengan kita memberi sokongan, maka peduli apa orang nak cakap? Peduli apa orang luar nak kata apa? Kita kenal pasangan kita, kita kenal dia, hati budi dia, kan? Kita tahu bahawa tidak mungkin ada, kalau ganti orang lain yang cantik belum tentu sebaik dia. Ganti yang lain yang muda belum tentu seelok dia. Jadi benda-benda ni kita mungkin dapat satu benda tapi kita hilang benda yang besar dalam hidup kita. Jadi itulah yang kita kena nilai, yang kita kena syukur dan kita kena berterima kasih kepada orang-orang yang menyokong kita. Saya kunci kata doktor tu. Saya kunci kata doktor tu. Okey. Dan saya kira bila kita cakap tentang cinta pengorbanan, cinta tidak perlukan alasan, cinta luar biasa, cinta sejati dan cinta yang tidak diduga ini, hari ini juga mungkin membangkitkan rasa dalam kalangan penonton-penonton kita yang merasakan bahawa mungkin mereka ni merasakan diri mereka ada kekurangan, doktor. Jadi bila mereka rasa diri mereka ada kekurangan, mereka rasa mereka mungkin tak berjodohan. Macam mana yang hikmah rasakan sebelum ini, dan alhamdulillah hari ini bertemu dah dengan pelengkap
rusuk kirinya bersama Syazmi sendiri dan Hikmah. Dan begitu juga kisah cinta antara Amin dan juga Rukiah. Mungkin Syazmi dengan Hikmah dulu boleh mulakan. Bagaimana kita nak memberikan kata-kata semangat kepada penonton kita ini yang mungkin dalam keadaan rasa jodoh tak sampai-sampai lagi, tak tahu transit kat mana. Mungkin ada kekurangan yang mereka rasakan dan mereka rasakan bagaimana untuk memulakan sesebuah hubungan dan sebagainya. Mungkin anda berdua boleh kongsikan sesuatu kepada mereka. Untuk dekat luar sana, macam Hikmah selalu pegang daripada dulu, kita ni manusia normal. Ada masa, Hikmah pun sejujurnya Hikmah pernah menangis. Macam dulu macam dah lama lah, macam tak berkawan dengan lelaki apa semua. Macam kawan tapi tak jadi. Kawan tak jadi macam tu lah. Lepas tu, Hikmah macam sedih lah. Kenapa? Apa lagi kekurangan kat aku? Ke sebab Hikmah selalu mindset, ke sebab aku cacat macam tu. So, normal benda tu menangis. Tapi kita tak boleh lama-lama menangis tu. Kita jadikan kelemahan yang kita rasa tu sebagai kekuatan kita. Macam mana kita nak kuat? Kita perbaiki diri kita dulu. Kita jadikan diri kita yang terbaik. InsyaAllah. Itu. Daripada Syazmi sendiri, macam doktor katakan tadi, lelaki sejati. Yang ini jarang-jarang mungkin dijumpai. Satu dalam 1,000, sejuta. Bagi saya, dekat dunia ni, kita jangan terlalu mencari kesempurnaan. Sebab kita kena tahu yang dekat dunia ni, Allah dah aturkan semua benda dekat dunia ni, semua yang cantik-cantik, semua yang baik-baik. Semua dah sempurna. So, kita jangan terlalu mengejar kesempurnaan. Dan kena percaya dekat aturan dan jodoh tu lah. Okey, mungkin sedikit kata-kata terakhir daripada Puan Rukiah dan juga kepada Encik Amin untuk mereka di luar sana. Percayalah, cinta luar biasa itu wujud. Silakan. Saya pun macam tu jugalah. Kita jangan peduli kata orang. Sebab kita ini, hidup kita tidak tahu. Rezeki kita, umur kita tidak tahu. Jadi, saya pun dah lalilah dengan cakap-cakap orang. Memanglah, kalau kita sendiri pun kita akan bercakap, apa ni dia orang ni tua sangat ni, tak padan apa semua. Tapi kalau dah Tuhan tentukan jodoh kita itu macam tu, kita tak payah peduli orang cakap apa. Janji kita bahagia saja. Masya Allah. Betul. Cik Amin sendiri? Okey, saya. Terima kasih. Okey. Dia begini. Dia pun ramai yang orang yang cakap Ramai. Kenapa kahwin dengan orang tua dan ada harapan kena anak. Anak bagi dia cakap macam saya tolonglah. Orang muda pun kahwin tak dapat anak ada. Dah ada 10 dah anak alhamdulillah. Betul, dia cakap macam tu lah. Dan semua cucu-cucu saya pun sayang dia. Dan anak saya pun sayang dia. Anak saya yang nombor 4 pun tak dapat anak, kahwin dah 10 tahun. Pun tak dapat anak. Itu muda sama muda. Kalau Allah tak bagi rezeki, kita tak boleh nak buat apa. Ya, Cik Amin? Ada apa-apa tak nak dikatakan? Sebab kadang-kadang mungkin nak sampaikan sesuatu kan? Okey, untuk orang luar nampak kita berbeza. Nampak kita punya umur jauh. But orang luar hanya nampak kita dari luaran. Diorang tak tahu apa yang kita jalani. Cinta sama macam benda. Apabila kita cari, dia tak jumpa. Apabila kita senyap, dia datang sendiri. Tapi betul-betul. Tapi kadang-kadang tak cari, tak jumpa pula. Bila-bila. Siapa tu awak? Macam kita punya prof cakap tadi, sebelum mendirikan tangga, dirikan solat istikharah dulu, insya-Allah dapat jodoh yang baik. Insya-Allah. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Amin, Puan Rukiah, Hikmah dan juga Cik Syazmi serta doktor. Dan terima kasih kerana sudi berkongsi kisah cinta anda yang saya harapkan bukan sahaja dapat memberi manfaat kepada kita di studio ini, tetapi kepada anda penonton-penonton agar dapat dijadikan inspirasi bahawa cinta sejati, cinta yang ikhlas, cinta luar biasa itu sememangnya wujud. Insya-Allah waktu anda akan tiba nanti. Betul. Insya-Allah. Terima kasih doktor. Terima kasih sekali lagi. Kita doakan kebahagiaan semua insya-Allah. Baiklah, kita nak berhenti berehat seketika. Jadi anda jangan ke mana-mana.